Siap ada petak dekat dalam masjid tu, satu petak dekat ujung tu, kata kalau aku mati besok situ tanam. Macam steady tak steady? Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam Barisan Jawatankuasa Hulu Balang Penggerak Aktiviti Masjid, Masjid Al-Islahiyah Kuang. Seterusnya tidak silupakan pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tajuk yang telah dipilih, solat bukan part time, solat bukan part time. Jadi memang solat ini selalunya yang jadi susah sebab solat ini, sebab Nabi dah minta diskaun. Kita pun tahu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia perangai orang kita dah sikit lagi, dah sonang lagi, macam itulah kan. Tu sebabnya dalam kita tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj, waktu Nabi kita bertemu naik satu tangga, saya tak nak ulang balik lah kan, daripada Mi'raj satu tangga, bila bertemu dengan Nabi Ibrahim, tu yang paling menarik juga lah ya. Bertemu dengan Nabi Ibrahim, apa Nabi Ibrahim cakap? Wahai Muhammad, tak pernahlah aku tengok umat yang paling masakin sekali umat kau lah. Masakin tu dengan Islam tu miskin lah. Poor lah, kata orang Kuang ni poor. Itulah. Tak pernah aku tengok umat paling miskin sekali umat kau lah. Kuih koring dia kata. Apalah kuih koring lah, apalah miskin lah. Kata Nabi Ibrahim, umur dah lah tak panjang tapi pemalih beribadah. Tu ya dia. Umur dah lah tak panjang tapi pemalih beribadah. Solat dah minta diskaun. Ya, minta diskaun. Kalau kita tengok, kalau kita jumpa ustaz, jumpa ustazah ke jumpa guru, kita jumpa ustaz, bagilah doa yang pendek-pendek, yang senang-senang senang ingat. Dia tak nak minta yang panjang dah, yang pendek minta. Kan? Kalau bolehlah nak hafal tu, minta surah yang pendek-pendek macam tu. Itu memang perangai kita, bukan cakap orang lain, termasuk yang bercakap. Sampailah tarawih tu, dia akan tanya, masjid Kuang ni, masjid Islahiyah ni berapa? Masjid ni besoklah 20. Tak boleh cek tempat lain. Kalau ada pun yang datang buat 20 tu, dia buat 8, lepas 8 dia balik. Lepas dalam 20 tu, lepas 8 dia balik. Sini buat 20 kan? Ya ke tidak? Kau tahu ni dah kurang apa? Kan? Dan 20 buat 8. Saya nak beritahu, siapa yang buat sembahyang tarawih, adab dia ikut imam, kena ikut pada mula sampai habis. Faham? Adab ikut orang. Aku niat ni ikut imam. Kalau ikut imam, ikutlah sampai habis. Ni awal-awal lagi dah letak dalam hati, 8 kan aku balik lah tu. Daripada awal, orang yang sakit perut tu faham lah, tapi takkan hari-hari sakit perut. Lepas 8 rakaat dah sakit perut kan. Satu lagi ada tu tak sampai witir balik, sebab aku sambung ke rumah, ada harapan. Ada harapan tak buat witir tu. Sedangkan witir ni apa? Witir ni apa? Witir ni adalah satu solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayat Nabi. Kita bulan puasa baru jumpa witir. Nabi pesan, Nabi wasiatkan kepada para sahabat, 3 amalan yang jangan kau tinggal selagi mana kau masih hidup. Nabi kata, pertama, puasa Yaumul Abid, puasa hari putih, tiap-tiap 13, 14, 15 bulan Islam, kecuali hari-hari tasyrik.
Kedua, jangan tinggal solat sunat duha paling kurang 2 rakaat setiap hari. Dan yang ketiga, jangan tinggal solat sunat witir paling kurang 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur. Itu Nabi pesan. Bukan kata jangan kau tinggal witir waktu bulan puasa. Nabi tak sebut bulan puasa. Kan? Jadi itu keadaan umat Islam dalam bab solat ni. Penekanan Nabi dah naik dah, minta kurang. Akhirnya daripada kurang daripada 50 waktu yang diwajib, yang difardukan ke atas umat Nabi Muhammad SAW, daripada 50 waktu tinggal 5 waktu. Tu pun ada yang cakap tu Nabi patut kena naik sekali lagi tu. Itu akal kau tak nak semayang tu kan punyalah pemalih kan. Dia nak kat tak tu naik sekali lagi. Nabi Musa cakap kau naik 5 waktu ni pun tak terbuat umat kau. Sebenarnya bila waktu solat dah tinggal 5 waktu, cuba kita perhatikan solat yang paling payah sekali, paling borek sekali adalah solat yang paling sikit rakaat ni. Paling sikit rakaat tu yang paling payah. 2 rakaat subuh payah, jangan main-main. Anak pula lepas sahur membuta balik. Kan? Apa sebab payah? Soju. Apa sebab payah? Sondap tidur. Apa sebab payah? Tengah mimpi. Apa sebab? Selimut. Jadi menyebabkan halangan-halangan dalam solat tu, yang jadi solat tu part time. Kenapa jadi part time? Sebab dalam sehari semalam kita hanya ada 5 waktu je. Kita ambil lah satu solat tu berapa minit kat. Kalau mengambil congak kira lah pada imam tadi, bawa jadi imam tadi dalam 5 minit lebih lah jadi imam. Tu ayat biasa. Tu dia belum tutuh bawa ayat panjang lagi tu. Tu kira nyambil lah. Dia sambil-sambil dia risau pecamah dah sampai ke belum, macam tu lah kan. Tuan-tuan yang risau Samsul Debat ni dia tak pernah ada tak datang lambat, insyaAllah on time. Cuma kalau dia datang ke sini tu maknanya kalau maghrib tu dia memang saja bagi orang masjid sakit perut. Sebenarnya Samsul Debat dah sampai dah ke area sini tadi lagi, tapi saya nak jamak kat belakang tu tadi. Apa namanya? Afira Tom Yam apa? Macam tu Afira ya. Apa dah? Afaria. Tu mana betul lah. Afaria Tom Yam tadi. Senang. Kan orang tak kena saya kat situ. Orang Thailand tak kena. Sekarang orang Indon pun dah kena saya. Saya pun heran lah. Kan. Jadi tak adalah berambil gambar sangat. Okeylah. Minum tadi. Lepas tu dah maghrib saya pun datang. Alhamdulillah. Cantik. Saya dengar tadi ni kos nak penambah baikan masjid 12 juta. Main-main. Bukan kaleng-kaleng. Orang lain buat masjid baru minta 12 juta, dia upgrade 12 juta main-main. Tu tengah tu terbikin nak buat apa tu. Kan kipeh keliling tengah tu buat apa? Agak-agak lah kan. Tu 12 juta masuk dalam tu perancangan. Kan. Iyo ni cakap betul kan. Maknanya alhamdulillah masjid kita ramai. Jadi saya tu sebab saya tak tolak ceramah kat sini. Sebab saya difahamkan jemaah subuh pun macam ni lah ramai. Cara golak tu tak ada lah tu dah kan. Saya test tadi tu kan. InsyaAllah mudah-mudahan itu tujuannya. InsyaAllah kita buat. Mudah-mudahan ramai. Tuan-tuan saya cakap satu. Salah satu sebab aman makmur masyarakat kurang ni kat sini, yang salah satu sebab masjid ni. Hidup masjid ni hiduplah masyarakat sini. Tu yang cakap. Imam mendoakan muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Doa semua. Sudah dengar doa imam tadi? Mana ada ya Allah, kau sejahterakanlah aku dan makmum yang hadir sahaja ya Allah. Yang tak datang tepi mampuilah. Mana ada? Mana ada imam doa untuk semua. Jadi orang yang kat luar yang tak datang masjid jangan belagak. Jangan belagak konon kau tu kau tak pergi masjid kau pun okey, sebab imam ni doa untuk semua. Dalam bab ibadah ni saya kata tadi, katalah ambil 7 minit, ambillah 5 minit, satu waktu 5 minit. Kita ambil 5 minit dululah, 5 minit. 5 minit kali 5 waktu baru berapa? 25 minit. Tak apalah, termasuklah doa wirid tadi, doa semua. Kita ambillah 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. Ambillah doa menangis-nangis semua kita letak tambah lagi 10 minit, sejam lah. 1 jam untuk menghadap Allah SWT.
lagi 23 jam kerana dunia. Tu sebab solat jadi part time. Tanya orang yang dah pergi Makkah. Siapa yang dah pergi Makkah, pergi Madinah? Siapa yang dah pergi umrah? Kat tangan. Dah pergi umrah, pergi haji kat tangan. Kat tangan. Dah pernah pergi umrah, haji kat tangan. Nak tengok apa ramai? Ramai lagi yang belum pergi. Ya? Siapa yang dah pergi umrah, dah pergi haji? Cuba tanya. Dia pergi Masjidil Haram ke? Pergi Masjid Nabawi. Terutamanya sebelum subuh. Kepala otak tu nak semayang ke? Tak ada fikir benda lain. Langsung tak fikir nak tidur. Daripada hotel, dan lagi sejuk daripada dekat Malaysia ni, lagi sejuk macam sekarang ni di Makkah, di Madinah sekarang 10-11 darjah ya sekarang. InsyaAllah pagi esok saya berangkat ke sana. Nak memenuhi tuntutan. Sebab patut semalam saya pergi tu. Dia orang kurangnya ceramah, besok dan pergi. Iyo, merayu-rayu dah tolonglah. Kan, rupa-rupa penceramah sebelum-sebelum ni bukan kaleng-kaleng. Oh ya, dahsyat betul. Datuk Bat panggil. Datuk Bat, apa kita tadi? Datuk Zul kan? Oh, baguslah. Seorang je saudara. Yang penutup ya, jadi inilah penutupnya. Saudara Samsul Debat. Itulah macam tu lah. Label macam tu ya kan. Penutup rejam. Tak ada lah. Tapi betul, siapa yang pergi Madinah, pergi Masjidil Haram sebelum subuh nak sembahyang kan? Oh, sembahyang sunat tahajud lah. Allah bismillahirrahmanirrahim. Habis bagi salam, tahu bangun ni. Tahu bangun. Sunat taubat pula. Allahu akbar. Lepas tu sunat tasbih Muhammad. Allahu akbar. Sampai satu tahap tu dia semayang lalu, tak apa, nasib lah, niat kemudian lah. Allahu akbar. Dia dah tak tahu dah semayang apa. Semua semayang dia dah buat dah rasa. Betul. Itu yang berlaku di Mekah dan Madinah. Kenapa? Sebab satu perkara, kita pergi ke tanah suci ni, tak ada siapa pun yang pergi bawa pangkat dia, bawa duit dia, bawa level dia, tak ada. Semua sama di sisi Allah. Itu yang sepatutnya level yang kita bawa bila menghadap Allah. Bukannya semayang, sekarang semayang kayak kuang, Allahu Akbar, ketua kampung. Dan depan sekali. Dan ketua kampung, main-main. Contohlah. Bukan ketua kampung sini, contoh. Allahu Akbar, aku pengurusi Persatuan Penduduk. Allahu Akbar, aku ketua pemuda. Contoh pada yang lain. Dia lah cakap kan. Tak, dia tak ada. Dekat Sanun tak ada. Orang peduli pun tidak. Kan? Betul. Itu keadaannya. Duit pun kita bawa pun berapa rial lah sekadar untuk belanja kat Sanun. Kan? Tak ada lah shopping beria pada. Ada lah. Ada agak lah yang gila 2-3 ekor tu ada jugalah. Yang jenis nak berbelanja kat Sanun, sedangkan niat nak pergi sana kan. Untuk apa? Tapi betul, itu hakikat dia. Jadi bila sebut solat ni kan, solat ni kenapa kita kena solat? Kenapa kita kena solat? Kan? Rasulullah SAW bersabda, bermaksud Islam didirikan atas 5 perkara. Mengucap 2 kalimah syahadah, bersolat solat 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji jika berkemampuan. Dan bila budak-budak tanya kenapa kita kena solat, maka bila dia tanya soalan tu, maka kebanyakan kita menjawab, kita kena solat lah sebab kita Islam. Ayat dia kan, kita wajib solat sebab Allah suruh kata. Kita boleh cakap pada anak-anak kecil, tapi sejauh mana jawapan kita tu menyerap dalam diri kita juga. Bila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bukan Bilal azan, tapi Allah panggil kita solat sebenarnya. Allah suruh kita solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali dah. Bangun ke tidak? Tak, tagak dah depan TV tu. Suamiku seorang pendosa, Aaron Aziz, yang duduk ke masjid tak tengok. Jangan saya cover setiap perempuan. Berjemaah tengok TV. Tu yang paling saya heran dengan negara kita Malaysia, yang marah kononnya kalau disebut sebagai negara Islam. Kalau disebut bukan negara Islam, marah dah. Ini negara Islam.
Banyak kali lah saya sebut ni. Lantaklah, saya lontung lah. Lantaklah saya cakap. Dulu drama bersambung ni drama Cina. Kan? Dulu drama bersambung ni drama Cina. Sahabat kita, jiran kita yang Cina tu, dia beli tape tu, dia sewa tape tu macam ni lah, sebab dia bawa balik masuk rumah. Kita tengok potang-potang pukul berapa? Cina tayang pukul 6 sampai pukul 7. Kenapa dia tak tayang pukul 7? Tak boleh, maghrib. Cina pun tahu maghrib. Tiba-tiba drama Melayu pasang time maghrib. Apakah kebangangan ini soalannya? Betul tak? Kenapa? Kalau betul lah maghrib tu nak tayang-tayang lah nasyid ko, zikir ko, macam tu. Kita tak ada drama yang di puncak cintaku tu. Macam tu. Berjemaah pula tu. Kan? Solat ni apa? Solat ni tiang agama. Solat ni tiang agama. As-salatu ibaduddin. Diibaratkan kalau sebuah rumah tak ada tiang, apa jadi? Boleh ke bumbung tu tergantung macam tu? Kalau ada tiang tak? Kan? Begitulah salat. Kalau tak jaga hubungan kita dengan Allah, macam mana hubungan kita dengan manusia? Tu sebab rumah tangga banyak yang kucak-kacir, porak-poranda, sebab tak jaga salat. Tak jaga salat. Lebih 90% pasangan yang bercerai, puncanya adalah tak jaga solat. Bukan kata dia tak solat jemaah, memang tak solat pun ada. Ada seorang lelaki pencen pangkat tinggi di Putrajaya, balik kampung dia jumpa imam, dia nak belajar solat. Rupa-rupanya selama kini dia pegang jawatan gaji tinggi apa semua, dia tak tahu solat. Ada orang cakap, dah tua-tua bangkau pun nak belajar solat. Tapi sebenarnya jangan sebut macam tu. Barangkali dia yang baru nak belajar solat ini, solat dia jauh lebih baik daripada kita yang perasan solat kita elok. Tu sebabnya kena sentiasa belajar. Kalau tak pasti, kita tanya. Macam-macam cara orang semayang. Kan? Ada yang kek takbir tu macam matromen pun ada. Bersilang. Allah. Apa hal pula orang tu macam tu? Ada orang macam tu, atau dia tarik pula. Ada tu macam ni lah. Rupa dia guru silat. Contoh lah kan. Bukan semua lah. Ini ada lah. Sebab bila dia solat tu, dia solat ikut-ikut. Ya, itu sebabnya dalam mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Apakah dia? Yang pertama, tunggu selepas ini. Macam tu. Sekarang saya bagi. Nanti lalu. Ya. Jaga hubungan dengan Allah. Lihatlah pada agama dan fahaman-fahaman lain. Mereka juga salat, caranya jauh berbeza dengan kita. Cara dia semayang lah, dia cara berbeza dengan kita. Ada setengah tu, saya pergi ke Kemboja dulu. Dia kata umat Islam di Kemboja ni ada 2 jenis. Kan? Satu, dia ada Islam 5, ada Islam 7. Macam mana lah Islam 5, Islam 7 tu? Islam 5 macam kita, semayang 5 kali sehari. Islam 7 tu, dia semayang sekali je sehari. Mana seminggu 7 kali. Dia ada yang pening-pening tu macam tu lah. Ada juga fahaman dia macam tu pula. Kan? Jadi tu sebabnya kita banyak bagi bantuan pada mereka, orang Kemboja ni. Dan bila kita jumpa dengan mufti Kemboja, dia kata dia tak nak lagi dah bantuan masjid dengan surau. Terlampau banyak masjid menyebabkan masyarakat berpecah. Malahan ada satu bantuan daripada Timur Tengah ambil dengan satu syarat, dia boleh bagi berjuta, berbilion boleh bagi, dengan satu syarat, terima Syiah. Mereka tolak. Mereka belajar daripada kita banyak berkongsi dengan dia. Itu sebabnya mufti Kemboja banyak hantar anak-anak muda dia datang ke pondok-pondok di Malaysia. Daripada umur 7-8 tahun tu hantar sampai dia dah besar, dah pandai, balik Kemboja untuk mengajar anak-anak Kemboja. Mereka mengaji kat atas tanah macam ni yang pegang tangan kadang dengan Quran. Kesian. Kan? Jadi itu sebabnya setengah kadang ada tompek tu macam-macam cara. Ada orang tu semayang Rabu je. Ada pula dia semayang Rabu.
Ada tu pula di negara kita, di negara jiran tu. Ada pula Isnin pergi gereja, Rabu pergi masjid. Ada. Lagi poning tuan-tuan. Ada macam-macam. Jadi kita ni bertuah tuan-tuan. Dalam banyak-banyak nikmat Allah bagi kat kita. Kan? Pertama, Allah tak pilih kita. Dia ada dua, makhluk hidup dengan makhluk mati. Allah tak pilih kita jadi makhluk mati. Contoh makhluk mati, meja ceramah ni. Mikrofon. Kita tak tekan, dia tak ni. Tak tolak meja ni, tak bergerak dah. Kan? Tapi Allah pilih makhluk hidup. Makhluk hidup pula ada 3. Alhamdulillah, Allah tak pilih kita jadi tumbuh-tumbuhan. Bayangkanlah lahir-lahir jadi robong. Asal kenduri comel, matilah kita. Dia ni lah masak lemak cili api tu kan, robong dia cari kan, contohlah. Dia tak jadi cuk paku, dia tak jadi kacang panjang, tak. Yang kedua, alhamdulillah Allah tak pilih kita jadi binatang. Bayangkan lahir-lahir jadi kambing. Penceramah panggil penceramah yang top-top sikit datang dah comel kambing tu. Kita terbabit tak? Dia terburak sama dia dalam kandang. Kita terbabit tak? Tak ada, tak ada. Tak lama tu kena apa? Aidiladha, habislah kau. Kenapa lah? Badan kau banyak daging ni. Aku rasa kau kono ni. Tapi aku dengar imam tu kan main tulang-tulang. Ada bergaduh sama dia. Dia bergaduh sama dia kan. Sudah tahun tu kenduri besar sikit. Selesai, 2 ekor selesai. Allah tak pilih kita jadi kambing. Tapi Allah pilih kita jadi manusia. Dalam kalangan manusia lah bersyukur sebab dalam banyak-banyak manusia Allah tak pilih kita lahir-lahir buka mata dalam gereja, buka mata dalam kuil, buka mata dalam tempat-tempat ibadah yang lain. Tapi Allah pilih kita jadi umat Islam. Bila pilih jadi umat Islam, bersyukurlah. Tu sebab kalau kita tengok sahabat-sahabat kita yang baru dapat nikmat Islam, meraung melulung, memikirkan zaman kejahilan dia. Bila dia dapat Islam, dia seronok sangat. Dia menangis. Menangis dia boleh memikirkan. Malahan kalau kita tengok contoh Abang Adam Khori lah, Dragon kan? Dalam tempoh ni dia telah berjaya mengislamkan 12 ke 15 orang sahabat dia yang lain. Bayangkan, kita nak Islam saja kocik ni, seekor pun tak dapat. Seorang pun tak dapat, seekor pula. Seorang pun tak dapat kan. Jadi nak cerita apa tu? Syiar. Jadi dalam banyak-banyak umat Islam pula, bila dilahirkan Islam, bertuah sebab Allah tak pilih kita jadi umat Islam, duduk di negara-negara yang bergolak. Duduk kat Malaysia. Dah lah kat Malaysia, kat Kuang pula tu. Kuang. Malahan ada yang tanya, Kuang tu kat mana? Kan? Contoh kan. Kuang. Kayaknya main tau, Kuang ni kena lalu Guthrie dan juga Latar. Nampak? Kan? Kau ikut jalan lama boleh, pergi mabuk. Kan? Betul tak? Tak, sebab apa? Tengok tadi. Punya aman dan makmur duduk umat Islam sini. Tadi berapa ramai naik motor datang sini tak pakai helmet. Nampak polis dia hontin macam tu, ada tak ada apa dah. Kan macam itulah kira nak tunjuk kan, nak betapa negara lain dapat kan macam tu, tak dapat dah. Naik motor kena tembak. Jalan ke depan kena bom. Periuk api kat tanah. Itu berak lembu, berak apa yang ada. Faham tak? Ada yang pakai kain tak pakai sepeda pun ada. Lesen apa pun tak bawa. Betul tak? Iya. Makmur Malaysia ni. Macam tu lah cerita. Kan? Tapi tang SOP jaga. SOP kena jaga. Kan? Bawa sejadah, dipoluk sejadah tu. Takut. Amin. Jaga. Jagalah SOP. Pada saya betul. Orang tanya saya, apa pandangan Ustaz? Ni orang ni penjarakan sah ni, pada saya ikut aja lah. Pada saya kita ni nak protect ibadah kita ni, tak nak orang bersangka-sangka besok jadi apa-apa kluster masjid deh. Kita cuba jaga. Kita dah tak sangka tau, dapat semayang balik macam ni.
Hari itu bukan main ni. Rindunya rumah Allah. Bilalah aku akan dapat kembali ke rumahmu ya Allah. Selama kini tak nak nampak muka kau datang. Yang bercakap tu kan, tu semua lah tu. Itulah masalah dia nak jadi keyboard warrior kan? Datang masjid kan? Sekali-kali bila datang, saya sendiri pun ingat dah tak ada dah ceramah fizikal ni. Dah memang dah lockdown tu, memang habis lah ni, memang gone lah kata orang Kuang tu. Tak ada lah ni dah. Saya pun dengan tim saya, dengan budak-budak saya, okey, ubah sikit dinding buat macam ni, pap kita buat studio, kita akan buat live dalam ni saja. Tak keluar ke mana dah. Boleh pula fizikal balik. Tak jadi, lambik lah pergi umrah, pergi naik ceramah fizikal kan. Buat online boleh. Tak boleh kau nak datang. Kau nak datang kan. Tak tahulah dengan special malam ni. Makan pun kat kodai sekolah. Tahu lah, yo tidak, tak tahulah. Saya dengar-dengar macam tu. Macam tu kan. Iya, tapi itulah dia kan. Kita kena syukur. Pada saya ikut dia. Sebab kita ni kalau boleh nak usaha, nak jaga. Orang marah ni memang macam tu. Masyarakat kita ni buat apa pun salah. Buat apa pun salah. Ni kes tinggi, takkan tak buat apa-apa. Kau marah. Okay, dia pun buat. Ambil booster, marah juga. Kenapa ambil booster? Itu kata tak payah. Marah pula. Ni kes tinggi macam mana? Itu kau marah. Jangan halang kami rentas negeri. Marah. Bagi rentas negeri, semua pergi Langkawi. Habis semua mak ayah kat Langkawi, pahala. Orang Kuang pun mengaku Langkawi, pahala. Tak pasal-pasal, mahal kan cakap tu. Kan? Lepas tu bila dah rentas negeri, kes tinggi, marah juga. Macam mana? Tuan-tuan tanya saya, ikut je lah tuan-tuan. Orang Malaysia ni memang macam tu. Semua marah. Semua marah tuan-tuan. Ikut SOP marah. Baik Roblox marah. Tak baik Roblox pun marah. Kan? Suruh ambil injection. Ambil je lah. Ambil. Saya ambil. Sebab apa saya ambil? Sebab saya tak pandai. Saya ambil tu. Apa maksud tak pandai? Saya ikut je majlis fatwa kebangsaan. Tengok mufti-mufti cakap apa. Mufti kata hukumnya harus dan wajib. Saya ambil lah. Apa saya banding-banding kepala? Yang pandai buat agama dalam Malaysia ni, itulah orang yang rujukan kita. Kan? Kau tahu tak, ini adalah agenda Dajjal. Yang cakap tu buruh am dekat tepi apa tu. Kau dengar cakap dia tu? Mana kau dapat ni? Ada orang yang ngaku WhatsApp itu. WhatsApp macam. Saya tanya Datuk Dr. Izharif kan, bang apa cerita bang? Dia cerita saya. Bukan senang-senang nak keluar hukum. Macam dia orang takut sebab dia akan tanggung apa ini buat keputusan tu. Untuk makluman, dah lama majlis fatwa tu keluarkan hukum isap rokok haram. Dah mula bak, dah berubah muka bak. Kan konon selopuk tu ni Malaysia cakap tu. Ya, tak. Dia memang sebelum nak keluar hukum dia berhati-hati. Hukum dia kata harus dan wajib tu harus sebab tidak mengandungi benda-benda yang haram. Unsur-unsur tu tak ada. Elemen haram tu tak ada. Yang kau membabikan vaksin tu kenapa? Kan? Wajib pula kenapa? Wajib sebab kemaslahatan, jaga kemaslahatan orang ramai. Sebab sekarang ramai orang yang dah ambil booster, bila dia kena COVID, dia macam demam biasa. Ramai. Ada orang tu ambil langsung mati. Dah sampai time dia matilah. Kan? Ni macam mana? Betul tak? Ada orang tu makan Panadol, mati. Ada. Adakah kita nak salahkan dia makan Panadol tu? Itu ikhtiar kita. Macam kita naik kereta. Kau nak bagi faham lah. Naik kereta. Kereta tu ada 6 airbag. 6 airbag. Airbag ni apa? Ada kau yang tak faham airbag tu apa? Kereta tu yang bila accident terkeluar lah gelombung tu, balon tu, protection tu. Jadi bila accident tu ada airbag. Kereta tu ada airbag, ada satu kereta lagi langsung tak ada airbag. Kancil 660 yang dah buat balik semula tu. Kan?
Jadi yang kereta tak ada airbag ni mungkin risiko dia lagi besar, tapi yang ada airbag ni mungkin kurang risiko. Tapi adakah maksudnya kereta tu takkan aksiden? Boleh jadi aksiden juga, cuma ada protection lebih. Tapi kalau yang dilunggah tu trailer 8 boleh lubang, mati mungkin tetap mati. Tapi ada juga orang langgar dengan trailer itu tak mati kan, yang lunggah ke traffic light tu habis semua kereta tu, keluar Cina tu pada tingkap tu keluar, hidup dia lagi. Jadi apa salah dia hidup lagi? Semua kuasa Allah. Tapi ini apa? Ikhtiar kita. Itu saja. Ustaz tak takut ke jadi dikatakan sebagai tikus makmal? Pertama dan orang buta. Apa yang payah mana kan? Saya macam tu ya. Saya hujah orang kampung saya macam tu ya. Saya pap buka baju fatwa, tanya balik. Macam mana tu? Saya dengan Dr. Izzah tanya, macam mana? Dia kata, ambil bang. Elok tu, kita nak cek lah tu. Okey. Bila dia kata, kalau dia nipu, dia orang tanggung. Betul tak? Macam tu ya. Jangan poning-poning kepala. Kita tanya imam, mam, macam mana mam? Boleh tak mam? Imam kata tak boleh. Kita rujuk imam. Apa imam nak tanggung? Betul tak? Macam tu ya. Dah kita tanya imam, kita rasa imam tu tahu. Kan? Nah. Kadang-kadang ada orang yang tak tahu kan. Macam saya waktu interview untuk tauliah tanya, kalau orang tu tanya kan, tak tahu macam mana tu Ustaz? Tak tahu, khabarlah tak tahu. Janganlah main jawab ya semua. Imam Malik pun tanya 10 jawab 2, lagi 8 kena rujuk dulu. Kan? Macam tu. Jadi bertanyalah pada orang yang tahu sekiranya kita tak tahu. Kat sini kan ada orang Jawa, dia semua sama dia kong orang yang tang krong tangkung dia cakap kan. Kita tak faham dia cakap apa tu. Dia tengah ngutuk kau. Contoh kan. Contohlah kan. Tapi orang Jawa ni jarang ngutuk, bunyi tak ada baik cakap tak, contohlah kan. Kita akan tanya orang yang tahu. Saya belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu yang muka saya macam Pan Asia tu. Melampau tu. Jawa campur Minang tu jadi janang tu, bantai lah kan. Jadi solat ni kenapa? Solat ini tak boleh part time, solat ni mesti full time. Ni maksudnya full time ni apa? 4 kesempurnaan ibadah ni, 4 tanda kesempurnaan ibadah. Kena ingat. Yang pertama mestilah dengan ilmu. Jadi macam tu juga dengan solat kita. Nak capai solat yang sempurna mestilah dengan ilmu. Konolah belajar, konolah tanya. Ilmu ni penting kan? Ilmu ni penting. Tu sebab apa-apa pun kono belajar. Macam mana cara berdiri, kita kebir macam mana kan? Cantik paluk, pantai landai. Rampik perahu, topi kuala. Biar buruk kain dipakai, asalkan ponoh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Banyak ilmu jadi cahaya, walaupun sedikit menjadi torang. Kena belajar kan, baru nak belajar, baru dia faham, baru dia tahu orang, oh macam tu, oh macam ni, baru tahu. Dan masalah kita kadang bila tak ada ilmu lagilah, ikut-ikut dia pun tak yakin. Dia buat hanya sekadar ritual perbuatan saja. Dia buat ya, orang buat macam mana, dia pun buat macam mana. Apa tu? Oh janji aku sembahyang, ayat janji aku sembahyang tu jadi solat tu part time tu. Kena belajar, kena berguru kan? Berguru. Kan ada pantun orang dulu, berburu ke padang data, dapat usaha berbolang kaki. Mana ada orang berburu ke padang? Berburu ke padang data, mana ada padang data lah tu. Kalau ada belukar somak, mungkin juga ada binatang dalam. Kan berburu ke padang data, dapat usaha berbolang kaki. Mana ada usaha berbolang kaki? Itu belalang. Kalau berguru ke palang aja, makna kalau tak berguru betul-betul, tak bersungguh-sungguh, tak betul-betul belajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Itu kita polik-polik tengok orang tu. Kan? Mesti belajar. Kena ada ilmu. Ya? Tu pertama. Kedua, mesti ikhlas. Bukannya ada tujuan-tujuan yang tertentu. Kan? Saya semayang ni, tak semayang ni, faham semayang ni. YB datang nak dengar kan, dia tak ada dan dengan macam mana pula dia nampak. Tu dia. Yang ketiga, mesti ada perubahan, ada kesan pada tindak tanduk dan perbuatan.
Semayang nombor ekor laju ya. Macam mana? Ada setengah masjid tu dia letak nombor apa? Nombor petak jemaah. Maghrib nombor 15. Isyak kan nombor 20, 1520. Jadi tu. Tikam-tikam kono pula tu. Dah kono yang paling kurang hajar tu dia belanja orang masjid tu. Ayo, betul lah kan. Dia patutnya bila dia semayang dia jadi baik kan. Dia bila dia semayang dia jadi elok perangai dia. Rajin dia sedekah. Macam tu. Tu tanda orang tu ibadah dia okey lah tu. Kan? Itu tanda. Kan? Datang dia tanyalah imam, Samsul Rebat jadi tak datang malam esok. Jadi itulah saya ingat saya nak menyumbang lah macam tu. Dia agama makan apa? Baru betul. Tanya PA tu Samsul Rebat tu agama makan apa? Manjang selera pengusi ikut dia. Contoh kan nak tanya. Dia pun tanya, itulah mam, saya nak tanya mam. Jadi tak Samsul Rebat datang? Datang insya-Allah. Malam esok. Saya ingat saya nak sedekah ni. Bajet berapa orang enggak makan ni? Oh. Bajet berapa orang malam ni makan? Berapa orang? Berapa? 500. Oh, tak jadilah mam, lain kali lah. Ramai pula. Tak jadi dah. Kurang ajar apa tu. Dia punya tanya dia kan main garang ni. Berapa ramai agak-agak kan? Tak jadi dah. Aduh, dia punya tanya tadi takut dah orang dengar. Ui, ni banyak ni kan. Tak apalah mam, saya sumbang buah. Jadilah. Buah tembikai sebiji potong 500. Gila betul. Nipih tembikai tu. Aduh, janganlah kodok pun. Kan, pakat-pakat lah. Kan? Iya, tak, benda ni contoh sedekah yang cukup senang. Kan? Bagilah. Bagi tembikai ompek biji. Yang seorang ni pula bagi tembikai susu. Seorang ni lah bagi nangka. Jadilah, mana dapat lah. Macam tu ya. Seorang bagi karipap 10 biji bagi. Jadi hidang lepas Samsul Rebat lah tu. Dia kata. Contohlah. Jadi makna dalam bab sedekah dia nak buat kebaikan tu. Macam tu. Donga 12 juta bukan banyak mana. Tu 5 juta tu berapa hari kumpul tu? Soalan kau main garang lah kan. Tak berapa hari tu? Berapa lama tu kumpul yang 5 juta tu? Berapa lama? 2 tahun lebih? 3 tahun lebih? Jadi setakat lagi 7 juta. Apa dah hal? Ada ni, tanyalah yang bekas-bekas ni, orang-orang yang handal-handal daripada Kuang ni, yang dah jadi Datuk Tan Sri kat luar lah. Tanya dia, berapa nak bagi? Tok, cakap lah. Takkan nak koman-koman 50,000 tak boleh bagi kau? Cakap dia, Tok tak nak, kau tak nak saham akhirat. Tanya macam tu. Ini kebanyakan yang bagi ni semua hamba Allah semua. Kan yang kalau hamba Allah tu mana memang tak banyak lah. Kan orang Islam ni terbalik, patut lagi banyak lagi hamba Allah, ni lagi RM1 lagi hamba Allah. Kan? Cuba tengok yang dalam penyata bank tu kan. Sumbangan sedekah subuh RM100, description doakan saya kaya. Bagi RM1. Doakan saya kaya. Ya, bagi tuan-tuan. Tak lama pun, percaya cakap saya. Tapi esok dah besar, dah ada 12 juta. Memang tak tahulah panggil lagi tak saudara Samsul Rebat ni. Tak tahu. Kan? Tapi ya, sebenarnya orang Islam ni boleh buat. Tak ada masalah. 5 juta tu pun macam tak percaya tu. Ya. Di Somban ni je tengok. Satu hamba Allah tu dia tanya, ada tak tanah? Dia kata. Tanah dia nak wakaf, dia kata. Dia nak wakaf untuk siapa? Mula dia nak wakaf untuk mak dia. Beli tanah tu, dia beli, dia wakafkan tanah tu berapa harga? 5 juta. Hari ni dah jadi Masjid Husin Suman 2. Kos pembinaan masjid tu dekat 30-40 juta. Lepas tu semasa dia beli tanah 5 juta, dia kata, alah mak, terupalah halang-halang tu. Saya nak wakaf untuk saya juga. Ada lagi tak tanah untuk saya? Wakaf untuk dia juga. Berapa juta? 6.5 juta. Bagi macam tu ya, 6.5 juta. Tu yang jadi Masjid Bandar Baru Senayan lagi ni. Berapa kos pembinaan? 100 juta lebih. Siap ada petak dekat dalam masjid tu, satu petak dekat ujung tu, kata kalau aku mati besok situ tanam.
Macam steady tak steady. Kita pengusi khairat pun tak booking lubang kubur. Tak, dia tu siap petak betul. Nampak tak? Dan yang terbaru dia wakaf tak silap untuk siapa? Untuk keluarga dia juga dekat Langkawi, Masjid Aisyah. Yang terbaru. Sebenarnya ada tuan-tuan, betul cari je. Yang muda-muda telefon lah kawan-kawan yang kita kena, kau nak tak nyumbang? Ni sama akhirat ni. Iya bagi tuan-tuan. Yang tak susah dah, percayalah. Kita nak ambil apa tu 12 juta tu lupa pula nak ambil apa. Oh, nak ambil apa? Dah lupa pula nak ambil apa. Nak ambil apa tu nak upgrade apa? Buat barulah. Roboh buat baru. Memang mana buat baru memang yalah. Sebab dah banyak anak dah kan, dah pecah-pecah senyap kan. Jadi eloklah buat baru. Dah sampai masa dah. Buat baru. Tapi jangan jadi macam setengah masjid. Buat baru siap lawa. Orang tak ada. Itu yang tak nak tu. Kan? Tapi Camp Masjid Bandar Malaysia tu ramai yang datang ambil gambar. Tes Jumaat insya-Allah. Sembahyang Jumaat insya-Allah ramai. Itu yang kita nak. Sebenarnya kan Nabi sebut antara tanda akhir zaman tu lah dia. Tapi bukanlah kata kita jangan tolong bantu untuk keselesaan masyarakat di sini. Macam saya kata tadi lah. Kan? Jadi maknanya ada perubahan tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempatnya niat. Kesempurnaan ibadah tu tertakluk pada niat. Niat kerana apa? Niatlah kerana Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a. Barang siapa buat sesuatu tu niat kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat yang luas, rezeki yang banyak. Apa dah hal? Niat je kerana Allah. Benda-benda baik yang kita buat kat luar, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh, kita buat program gotong royong perdana disebabkan tak lama lagi tetap menyambut Ramadan, maka kita jemput semua hadir meramai pada hari Ahad ini. Kita akan menganjurkan program gotong royong perdana. Semua dijemput hadir. Jangan risau, muka yang sama datang. Dan muka yang tak datang pun muka yang sama. Kan? Iyalah, ni nak tak lama lagi nak Ramadan, banyak benda kita nak repair, kita nak cuci biar selesa untuk Ramadan. Orang Arab ni masuk Rejab dah mula dia dah beryoyo tentang Ramadan tu. Masuk Rejab dah terbayang dah Ramadan. Baju Ramadan, kain Ramadan, talakung nak pakai, salat tarawih Ramadan, kurma ni untuk Ramadan dah asingkan siap-siap. Macam tu. Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang kita belum Rejab dah terbayang Syawal, lagi jauh. Lagi jauh. Belum Rejab, Syawal. Ingat tak? Masihkah kau ingat 2 tahun lepas? Sepapan. Kan kain kayu ket nilai 3 tu. Ini besok kalau siap baju ni, buntang orang tengok baju keluarga kita ni yang lawa batu baju kita ni. Sekali PKP padan muka kau. Belagak lagi. Iya, tak apa dikojar. Hati-hatilah. Kan? Jangan panjang cita-cita. Kita solat ni pun nak mengingatkan diri kita tu sebab niat nak kena betul. Contoh gotong royong tadi. Datang kita ke masjid, benda baik diizinkan oleh Allah, nak bersihkan Allah, tentu Allah izin. Tapi niat kerana Allah, dapat pahala ibadah walaupun kita membersihkan habuk-habuk, walaupun kita lapkan kipas ni, tapi niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Contohlah, katalah saya dengan tuan imam, mana tuan imam mana tu? Katalah saya imam dengan Nazir. Tuan Nazir mana? Tuan Nazir. Saya Tuan Nazir dengan imam, kami bertiga bertekad untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Kuang. Anak yatim pun tak tolong, ibu tunggal ya. Contohlah. Kami tubuhkan nama persatuan kami PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Jadi imam jadi pengusi, saya penasihat ya. Jadi benda baik tak? Benda baik. Pergi hantar bantuan tu beramai-ramai, diizinkan oleh Allah. Niat kerana Allah boleh dapat pahala ibadah. Tapi kalau dia niat, aku dapat bergambar ni,
Pek bergambar, tunjuk kat orang. So dapat, mungkin ada pahala, tapi taklah sebanyak pahala ibadah tu. Ataupun sampai satu rumah tu, tiba-tiba nazir beritahu. Contoh. Nazir cakap, Samsul Debat, imam, rumah yang last ni, you all tak payah datang. Saya cover. Wah, apa hal? Macam tu. Wah, imam dengan saya dah mula bincang. Apa hal? Dia tak bagi kita ikut tu. Rupa janda yang last tu bukan main. Bukan biasa-biasa. Muka sikit-sikit tak adalah awak pandang, tapi lebih kurang nak jadi macam Maya Karin dengan Luna Maya. Tu tak tahan tu. Patut dia tak bagi kita ikut. Mendatangkan fitnah pun tak boleh. Contoh Robin Hood kan. Robin Hood dia nak tolong orang miskin, benda baik. Katalah dia niat kerana Allah, baguslah. Tapi cara dia tu dia mencuri pada orang kaya. Tak boleh. Cara pun kena betul. Nampak tak? Macam itulah juga niat kita. Jadi solat ini adalah merupakan tanda kita beriman kepada Allah. Kan? Kita percaya. Tu sebabnya pernah seorang Arab Badui dia cakap dengan Nabi, aku seorang beriman, aku seorang beriman, aku seorang mukmin. Nabi kata, alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim. Kenapa pula? Arab Badui itu tanya, kenapa pula? Sebab Muslim boleh selesai dengan pengakuan. Tapi beriman, mukmin tak selesai dengan pengakuan, mesti dibuktikan dengan perbuatan. Itu sebabnya kita tengok Allah Ta'ala sebut sebab nak puasa tu kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dia kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Makna orang beriman dia berpuasa. Orang yang geng plastik hitam tak beriman. Kan? Saja-saja buka puasa. Kan? Itu dia. Maknanya dia mesti bukti dengan perbuatan. Habis orang tak semayang, dia tak yakin lah. Dia tak yakin. Kan saya khabar, kita ni amal ibadah ke apa semua kena yakin. Macam orang pergi umrah kan, dia pesan, tolong bungkuskan, jangan lupa bawa balik sikit, nak rasuk, nak air zam-zam sikit ya. Kamsal tu. Sebab orang tu yakin. Kan? Ada orang tu, nak air zam-zam. Tak, maaf lah, saya tak minum sangat air zam-zam. Pijak korang, kau tahu dah. Tak, memang betul ni cerita ni, kena menyampah dengan tu. Minumlah air zam-zam tu. Dia kata payau. Memang betul. Untuk makluman, dia payau kek kuangnya. Tak, kek Malaysia. kan marah pula orang kuang. Kek Malaysia ni memang payau. Tanyalah orang yang dah pergi Makkah Madinah. Kek sana naik moyang sadap boleh minum. Tak dah minum lagi sadap daripada mana-mana air. Memang sadap. Tapi orang yang minum kena yakin. Kena yakin. Bila minum tu selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kau terangkanlah hati aku ni, ya Allah. Mudah-mudahan aku istiqamah dalam ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu lah lebih kurang. Tak nak bagi contoh biar faham. Tapi tak ada orang minum air zam-zam macam tu punya. Ada. Dia minum sikit-sikit. Yang hebat air zam-zam adalah dia boleh jadi penawar ikut niat kita. Ya Allah, mudah-mudahan suami aku, ya Allah, jadi orang yang baik, ya Allah. Jadi dia campur sikit dengan air kopi tu, dia kacau, dia bagi lelaki minum. InsyaAllah. Tahu? Banyak umuman, kena tahu tu. Ya Allah, mudah-mudahan anak aku ni bangang melantun, ya Allah, biarlah dia apa je, biar dia pandai torang sikit hati belajar ni, bagi nak minum. Ya. Dia yakin. Kan? Yang kisah yang tuan guru tu dia mengajar anak murid itu. Dia belajarlah dengan tuan guru tu, belajar mengaji, belajar fiqh, belajar kitab, semua belajar. Dia setiap hari bila dia balik tu dia kena menyeberang sungai. Satu malam tu dah berapa hari dia balik, tak balik. Perahu yang hanyut. Sudah, macam mana pula nak balik ni. Dia pun masuk balik pergi rumah tuan guru. Tuan guru minta tolong lah. Apa hal lah? Perahu saya hanyut. Habis kau nak aku tolong apa? Pinjamlah perahu tuan guru. Kau ni, kau selawat 3 kali baca Fatihah, okey lah tu. Oh ya kau? Dia pun pergi. Senyap, tak ada cerita apa boleh dah. Esok tu dia datang ngaji macam biasa. Jadi,
Yang tuan guru ni ingat settle lah, agak air dapat lah jumpa perahu lain ke apa agak macam tu lah. Selang beberapa bulan, anak murid ini datang balik. Tuan guru, tolong tuan guru, kenapa? Dekat kampung saya tu ada orang meninggal, tak ada siapa nak urus. Pernah tanya dah, imam tak ada, apa tak ada, semua balik kampung, semua ada hal, tak ada kat kampung. Jadi saya dah cakap dah, tuan guru je yang boleh tolong sekarang ni. Oh ya ke? Aduh hai, tak boleh ni, kau tolong ni. Kejap aku siap jap. Dia pun siap-siap turun sampai kat sungai, perahu tak ada. Ni perahu tak ada macam mana ni? Tuan guru, semenjak tuan guru ajar saya mana pakai perahu lagi dah. Macam mana lah? Tuan guru tengok ada selawat 3 kali, baca Fatihah, berjalan di atas air tu. Ui, tu apa ranyat tuan guru tengok. Ui, tak sanggup pula tuan guru. Dan untuk anak murid, tuan guru copek lah. Tuan guru lah selawat, baca Fatihah. Tengok lam tuan guru. Apa sebab? Sebab dia tak yakin. Itu sebab belajar ni kena yakin. Tentang kita kan minum zam-zam. Bukan kita kata pada kau tu izin Allah. Yakin. Berdoa, ya Allah bantulah aku, ya Allah murahkanlah rezeki aku. Dalam hati tu, tak dapat tak tidak. Kita cakap macam tu memang tak dapat. Kena yakin. Orang perempuan kan nak sajuk bagi anak pandai apa semua. Macam mana carut? Kita ni nak bukakan hati anak kita ni semayang tahajud bangun. Tu sebab dia kekuatan doa seorang ibu. Beritahu ni. Kalau anak yang dagil-dagil dengan ni, jadi tak nak cakap dengan. Pukul 3 berkompek setengah pagi tu cantik tu. Pek setengah pagi bontang sejadah kat bilik anak, ambil wuduk semayang hajat dalam bilik tu. Allahu Akbar. Lepas tu bila doa tu boleh nangis lah. Anak semua tengah bergelimpangan. Ya Allah anak aku ni, ya Allah. Tak mana satu ramai botol nak tak tahu. Macam tu doakan semua. Ya. Itu apa lagi? Satu lagi bila doa sebut nama anak tu. Yakin. Apa lagi? Satu lagi bila anak ni petua untuk anak dagil lah. Untuk anak dagil, waktu anak tu tidur kan, dalam 3/4 malam tu salawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca surah Al-Insyirah. Tahu Insyirah? Alam nasyrah laka sadrak. Jangan baca kuat-kuat. Sebab masa tidur tu, anak tidur terbaring tu, dia punya roh tu tengah merayau-rayau tu. Kita pun baca. Lepas tu dah baca semua tu, slow-slow lah, jangan kuat. Mana terjaga budak tengang. Slow. Lepas tu tiup ke ubun-ubun tu. Tahu tak ubun-ubun atas ni? Ubun-ubun tu. Tiup. Masa roh tengah merayau tu tiup. Kan? Dah habis baca tu, alam nasyrah laka sadrak wa wadana ka wizrakal ladzi anqadha sadrak. Sampai habis tu tiup. Kalau mata budak tu berkorut-korut macam tu, makna sampai tu. Buat hari-hari. Betul cakap ni. Tapi kalau kita tiup, terbuka mata makna dia tak tahan pun napih mak tu. Mak tak gosok gigi pun tiup kan. Dia cakap betul ni. Tu antara boleh buat macam suami kan. Suami macam anak-anak nak lembutkan hati, jenis yang degil sangat-sangat. Basuh beras. Kan orang perempuan basuh beras. Jadi bila kita basuh, ikut arah tawaf. Kan? Bila basuh tu kan, ikut arah tawaf. Salawat 3 kali. Apa doa dia? Ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini. Sebut nama dia. Lembutkanlah hati anakku ini Syamsul Amri bin Ismail seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Itu doa dia. Ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku Syamsul Amri bin Ismail, ya Allah, seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Lepas tu masak bagi anak makan. Settle. InsyaAllah. Buat 40 hari tu okey tu. Untuk anak mak mentua, saya tak pernah cuba lagi dah. Kau lembutkanlah hati laki dan, ya Allah, boleh. Tapi jangan tertinggal. Lembutkanlah hati laki dan, lembutkanlah hati suamiku. Hati tu jangan tinggal. Kau lembutkanlah suamiku. Kau lembutkanlah suamiku. Suami balik lepas cukup 40 hari, suami balik patah-patah tangan.
Assalamualaikum. Wah, kacau. Apa hal lelaki aku jadi macam ni? Kan? Nah, ya. Patah-patah tangannya, ya. Salat ni tanda kita ingat pada Allah. Salat tanda kita beriman kepada Allah. Dan begitu juga disebutkan dalam salat ini kan, orang yang bersolat kelebihannya salat apa kata? Kelebihannya sangat banyak, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Antaranya orang yang bersolat, solat dengan bersungguh-sungguh dengan betul, bukannya solat yang lalai. Ni bukan solat yang lalai, maksudnya apa? Solat tu ingat benda lain banyak. Allahu Akbar. Jadi tak Samsul Bat datang Allahu Akbar. Lah, kunci tu atas meja boy. Pun nampak kunci. Allahu Akbar. Duit dalam bank tinggal RM18 pun tinggal. Allahu Akbar. Semua ingat benda-benda yang tak ada kena-kena dengan ibadah dia. Akan diampuni dosa-dosanya. Kata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang muslim jika menunaikan salat dengan ikhlas kerana Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun dari pohonnya. Mendapat balasan syurga. Orang yang salat tepat waktu, maka dia akan dapat balasan syurga. Jangan lambat. Yang ketiga, hati menjadi tenang. Orang yang sembahyang hatinya tenang. Saya nak tanya satu soalan. Soalan cepu mas. Dalam banyak-banyak perbuatan salat, perbuatan mana yang paling tenang? Mana? Sujud. Itu bukan tenang, itu lalap namanya. Menurut pakar teoretik salat, dalam banyak-banyak perbuatan, dalam perbuatan salat, ni doktor Cina tau, dia kaji. Allahu Akbar, lepas tu kita rukuk, Allahu Akbar, kita bangun, tidak sami Allahu liman hamidah, lepas tu kita sujud kan. Antara berdiri sebelum sujud tu, sebelum turun tu, itulah saat hati paling tenang. Tetapi kita takkan dapat tenang tu kalau kita punya sembahyang tu berkecapui pun ya. Tahu berkecapui? Siapa yang ngoni 9 tolong translate sikit berkecapui tu apa? Berkecapui tu budak Kuang sebut sebagai berdesup. Dia berkecapui tu laju, menabut lagi laju. Nampak tu cakap Negeri Sembilan tu. Paling laju menculin, tu sah laju tu. Macam tu. Tanya orang Negeri Sembilan. Mana laju betul semasa. Sami Allah memang. Allahu Akbar. Tu sebab tarawih besok jangan sibuk nak cari yang laju, kau cari imam. Imam dekat apa tu surau yang kampung apa tu. Laju dah lalapan, capek habis-habis. You go, semua pergi situ. Dia dengar dia baca macam mana? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Ui. Bagus imam ni, weh. Dia nak cari imam macam tu kan. Ramailah orang datang kat surau tu tahun tu. Orang tu pun heran, balak ramai yang datang kat surau tu. Yang dia tak tahu, imam tu dah dijemput pergi ke masjid. Yang tinggal imam lama. Orang semua ramai. Ramai weh. Itulah semua orang dah tahu. Imam datang untuk tu. Abang syafnya. Betul kan ni dia kata. Allahu Akbar. Kawan tu buka, betul ke weh? Betul ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belakang confirm salah surau tu. Itu baru isyak tu, belum tarawih lagi dia kan. Jangan. Kita dia ada orang tanya saya, elok kita tarawih ni buat 8 ke 20 ke 10? Jadi 9 ada 10.
baik 8 ke, baik 10 ke, baik 20. Di negeri 9 kalau baik 10 tu dia akan selang-seli dengan istighfar. Ada penghulu istighfar. Kan? Tapi dia antara tarawih nak witir tu zikir dia panjang sikit. Tu dia tanya, mana yang elok? 8 ke, 10 ke, 20? Mana yang elok? Mana yang elok? Yang eloknya buik tu. Sampai 29 Ramadan ni tak tahulah nak buat yang mana. Dah 29 Ramadan ni tak tahu apa. Ya, buat. Dan satu lagi, jangan lupa pesan saya pasal adab tadi. Ikut imam, ikut sampai habis. Imam tu walaupun dia bawa 20, dia bukan slow macam kita, alif latih a, alif bawah i. Bacaan dia lancar. Ya, bacaan dia lancar. Ya, tak usahlah kita apa. Ikut sampai habis. Ya. Nah, tak lama lagi nak puasa ni, kena ingatkan kan. Kemudian mendapat cahaya di hari kiamat. Nak pula satu lagi, orang yang bersalat di masjid mendapat perlindungan daripada Allah, perlindungan daripada arasy Allah. Ya ke? Tak ada naungan selainnya akhirat nanti. 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah. Siapa dia? Pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil tu daripada mentari sampailah pada ketua keluarga semua. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Fahamilah, ramai beliau. Kalau tidak tu beliau. Yang ketiga, hatinya terpaut pada masjid. Tu cerita tadi tu. Yang keempat, orang yang bercinta, berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun tolak, yang buruk lagi tak selera. Macam tu lah. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, menyembunyikan sumbangan dia, sedekah dia. Dan juga yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, basah pipinya dengan air mata kerana mengenangkan dosanya kerana Allah. Tapi yang keempat, yang ketiga tu tadi, hatinya terpaut ke masjid. Dia dah biasa sembahyang kat Masjid Al-Islahiyah. Bila dia nak balik kampung dia, pergi Melaka, pergi Johor, sampai sana pun dia tanya, masjid jauh tak dari sini? Tanya anak dia, pergi rumah anak dia, masjid mana? Tolong hantar ayah apa masjid tak? Dia tetap lagi masjid. Orang macam tu. Ya. Dan begitu juga mendapat 9 kemuliaan. Kata Uthman bin Affan, barang siapa selalu mengerjakan solat 5 waktu tepat pada waktu utamanya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan. Apakah itu? Apakah dia? Dicintai Allah. Badannya selalu sihat. Nampak? Orang semayang badannya sihat. Keberadaannya selalu dijaga oleh malaikat. Rumahnya diberkati. Wajahnya menampakkan jati diri orang soleh. Hatinya dilunakkan oleh Allah. Dia permudahkan saat menyeberang titian sirat seperti kilat. Dia akan diselamatkan Allah dari api neraka, dan Allah akan menempatkannya di syurga kelak, berjiran dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Itu dia antaranya. Jadi sama-samalah kita jaga solat kita, solat tiang agama. Kalau kita ceritakan tentang hidup kita ni tak sempurna, memang, tetapi solatlah yang menyempurnakan kehidupan kita. Mesti kalau orang dah biasa solat, bila dia tertinggal, dia rasa kosong mana time tu tinggalkan tu. Aduh, kenapa lah aku tertinggal tadi. Dia punya taruk itu sebab dia terlajak subuh. Bayangkan, jaga-jaga pukul 11 pagi. Dia taruk. Semayang zuhur 5 minit sebelum zuhur, semayang subuh 5 minit sebelum zuhur. Bukan subuh gajah kan, subuh dinosaur. Dah nak pupus dah. Kan? Bayangkan tu. Tak peranyat imam sampai pula kunut tengah hari ni. Kan? Lagi satu kita pun tahu, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat dapat mencegah kita buat benda-benda yang keji dan mungkar. Kan? Jadi jagalah solat kita. Ramai-ramai kita hidupkan. Kita tahu sembahyang jemaah berapa kali ganda daripada pahala daripada sembahyang seorang? Berapa kali ganda? 27. Semua jawab 27. Tak ada siapa dalam 25 ke atas lah, tapi tak ingat. Bawah 30, tapi atas 25. Tak ada. Tak ada jawab 29 ke 27. Tak ada. Tahu jawab 27.
Semua orang tahu. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak dengan mata kasar. Pahala nak tengok dengan mata hati ni, iman kita. Bila semayang, terasa tenang, terasa seronok, terasa dia dekat dengan Allah. Macam itulah. Ya. Bayangkanlah kalau pahala tu tukar dengan duit, macam mana ke? 27 kali ganda tukar RM27 satu waktu. Macam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek dalam poket RM27. Macam. Oh no, masjid ni je risau. Tiap-tiap waktu melempah sampai ke jalan. Polis tak pasal kawal lalu lintas tu, orang sujud di situ. Kata topi orang semayang, topi. Macam tu sekali lah. Marah dengan imam. Parking tak mesra jemaah dah. Parking tak cukup dah. Sebab ganti dengan duit. Orang perempuan kalau RM27 satu waktu, dia mulalah burak sama dia. Kau dah berapa lama semayang sini, milah weh. Baru 2 minggu, banyak duit kau. Aku baru tahu si Senah tu juga aku tak diberitahunya. Kaya sorang-sorang, kedekut kata. Marah ada, sedangkan dalam ceramah tiap-tiap hari penceramah tu beritahu tu. Nah, tu orang perempuan biasalah, dia bincang soal-soal yang remeh-temeh macam tu lah. Kan? Tapi orang lelaki tak, dia tak bincang soal tu, dia bincang soal dasar. Agak-agak kau lah, kalau kita makmum dapat RM27, agak-agak kau imam dapat berapa? Ada soalan tu tadi. Dia tanya imam tu, ditahan ni motor imam kat luar tu. Mam, baik imam cakap, imam dapat berapa? Tolong mam. Yang imam ni pula dia jenis orang dah diri. Alhamdulillah, syukur. Cakap mam, imam kena telus. Ni contoh ya. Imam pun cakap, tengoklah kalau lupa-lupa tu kurang lah. Tapi kalau khusyuk tu lebih sikit. Tapi toruk-toruk pun RM40 tak lagi lah. Contoh kalau ganti dengan duit. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Semua nak jadi imam. Sebab duit. Sedangkan 27 kali ganda ni lebih hebat daripada nilai duit tu. Tu sebab datanglah ramai-ramai. Hidupkan rumah Allah. Pada siapa yang baru malamnya datang, betul, saya faham. Daripada potong tadi mikir, macam mana, ikut jalan mana aku nak masuk ni. Kan mesti kau tunggu, kau pahal tiba-tiba datang. Ada yang mulut macam tu. Kau tak pernah datang ni, mesti sebab satu debat kau datang kan. Jangan sound macam tu. Jangan, cakap lah. Seronok tengok kau datang. Tapi nanti lain kali, datanglah lagi Cakap dengan kawan kita. Sebab ni rumah Allah. Sebab tak? Kadang-kadang dia kalau dah lama tak datang, tiba-tiba datang. Maknanya nak ke duit. Itu biasalah tu. Imam mana imam? Imam mana imam? Yang dia tanya imam. Imam mana imam? Imam bengkak. Kocik besar imam tengok dia. Inilah imam. Oh, minta maaf lah ustaz. Tak perasan dia. Apalah kau tak perasan nak? Kau semayang mana? Sinilah. Apalah kau tak nampak imam? Dah imam pandang depan, dah salah imam nak pandang depan. Kacau tu. Tu semua lah tu. Raikan. Kita sama-sama hidupkan rumah Allah ni, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu dia. Dana sasaran 12 juta sehingga 31 Januari 2022 kita dah pun mengutip 5,03,023 ringgit dan 43 sen. Jadi tak banyak tuan-tuan. Tinggal lagi 7 juta saja lagi. Sama-sama. Iya, tuan-tuan carilah, ada tu orang-orang yang dulu asal usul kampung ni, carilah. Tanya dia. Kadang dia pun nak sebenarnya gerakkan, cari dia orang. Saya berburak dengan orang kaya ni poning tuan-tuan. Saya dekat PKNS Shah Alam, saya ceramah waktu PKPB tu. Dia kata apa? Ustaz nak beli rumah ni, time ni ustaz, tengah murah ni. Ya kau. Berapa murah tu? Dalam 1.2, 1.3, kau ada akal tak cakap dia kata. 1.3 juta murah dia cakap dengan kita ni. Umat hara saya dengar. Ayat tak bersalah muka. Yang seorang tu rumah ni mahal kat tu. Tak adalah masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab je kan. Ada satu Datuk Seri tu. Datuk Seri tu dia tak sombong pun. Dia terbagi saya rasa ada satu kopok tu. Dia kata sedap tak ustaz kopok ni?
Sedap lah. Itulah orang rumah saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu pula, kau beli kilang tu. Kau beli kupuk tu berbanyak, bagi orang asuh, sudahlah. Kan? Tak, tu sebab saya kata, berbual dengan orang kaya ni, pelik tuan-tuan. Dia bukan belagak dah, bahasa macam tu. Tu sebab kita ni jangan minta jadi kaya. Kan? Kalau kaya, jangan lupa. Cari masjid. Cari masjid. InsyaAllah tuan-tuan. Sedekah ni sebenarnya kita kena faham, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Bagilah apa yang kita mampu. Tak boleh bagi RM1, bagi RM1,000. Kan? Iya tuan. Ni macam ceramah ni, bukannya duit mana, sedekah lebih, ilmu ni kita kongsi. Betul tak? Tuan-tuan, saya pun tak tahu dapat berapa malam tak ada. Saya fikir heboh nak cakap betul ni. Saya pergi tahu besok nak pergi apa kan. Ada orang bagi RM1,000 saya datang, orang bagi RM2,000 saya datang, bagi RM10,000 saya datang, orang bagi RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali tak datang dah lepas tu jauh kurang ni. Dia kata tak ada lah. Iya tuan, iya cakap tak ada saya apa dah. Iya. Ilmu ni Tuhan bagi pinjam, so kita kongsi. Allah pinjam kita, so kongsi kat orang belagak. Saya faham, tanyalah JK masjid ni. Bukan tak ada jumpa pecamah yang poning-poning tu, RM5,000 tak boleh kurang. Hotel nak macam ni. Ada. Jangan main-main. Habis debat mana dia tanya, tidur kat mana apa dia peduli Tapi saya okey ya. Salah tak maksud saya tu kadang-kadang jangan berniaga dengan tu, jangan. Jangan. Ni saya pesan ni kat semua. Termasuk diri saya sendiri. Sebab ada berlaku saya ceramah dekat Sarawak tu. Dia kata kat saya, Ustaz, surau ni boleh bayar 700, masjid ni bayar 1,200, yang ni boleh bayar 500, ni bayar 300, ni bayar 800. Jadi total dia campur lah. Lepas tu hotel kita bagi kat Ustaz ni hotel Dormani. Mungkin lah. Hotel Dormani tu hotel orang Islam. Hotel bajet, okey, selesa. Okey tu saya kata. Tapi Ustaz, hotel tu tak ada swimming pool. Masa bila dia nak mandi kau sudah ceramah? Saya kata kan. Aku dapat rehat pun alhamdulillah. Rupa-rupanya patut dia takut. Dia kata ada penceramah Semenanjung ni, kalau pergi sana minta satu ceramah 7,000. Hotel nak Pullman. Ada tuan-tuan. Heran tengok mungkin. Nasib baiklah saya ni bukan ustaz kan, baru nak start. Tu sebab saya kalau orang tulis, saya suruh tulis Saudara Samsul Debat. Tu dia yang tulis tu. Saya tak, kalau tanya SDR, Saudara Samsul Debat, sebab SSD, okey. Ustaz Samsul Debat, USD, mahal weh. US dollar, main, kan? Macam tu lah, ya. Tapi apa-apa pun yang mahal, tuan-tuan dan perempuan, doakanlah saya, ya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kalau ada masa esok kita jumpa lah lagi. Seronok saya ceramah sini. Kalau nak copek satu je. Kadang cakap, berapa bulan ni nak panggil saya ni datang? Booking berapa bulan? Berapa bulan? Itu mau tolak PKP, tolak apa semua lah tu. Kan? Memang. Kalau nak copek tak nak berebut dengan orang, kuliah subuh. InsyaAllah copek dapat. Kan? Kuliah subuh ni fresh. Ada orang cakap subuh tak ada. Ramai pencinta majlis ilmu. Allah tak apa, Nabi sebut barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi setiap kuliah yang ada masjid ni datang, jangan pilih penceramah, datang. Hidupkan majlis ilmu. Dia ada macam ni, jadi suasana tu mengimarahkan rumah Allah tu, berkat dia banyak. Dengan kita tak datang. Ya. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Kan bak kata orang tu sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Dan budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Jasa baik, pihak masjid menyemput, rasa nak junjung.